Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dengan channel aku Zamani YTC. Macam biasa geng, aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian, Johor. Alright geng, untuk episod kali ni aku nak tunjukkan dekat korang lah macam mana kita nak spray ataupun kita nak cat permukaan dalam tank motor. Ini adalah beberapa cara lah yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Macam mana kita nak spray bahagian dalam tank tu, seperti contoh tank RZ, tank ASBuy, apa yang berkaitan dengan tank lah. Macam mana kita tak nak bagi dia berkarat dekat bahagian dalam tank tu. Macam mana kita nak sembuh kan. Permukaan tak ada, ruang tak ada, tapi macam mana kita nak masukkan cat dekat dalam bahagian tu. Okey kan, untuk episod kali ni aku akan tunjukkanlah satu ubat ataupun satu epoksi yang korang boleh pakai untuk permukaan dalam tank, supaya dalam tank korang tidak berkarat lah. Kalau tak, bila dia dah berkarat, dia akan jadi tersumbat dekat karburator, dan boleh menjadikan motor korang tak hidup, sebu dan lain-lain lah. Okey kan, jom kita tengok barang apa yang aku nak tunjuk dekat korang. Okey geng, sebelum aku memperkenalkan produk ni ataupun epoksi ni, untuk pengetahuan korang, aku bagi tahu awal lah. Okey, untuk produk ataupun epoksi yang aku nak tunjukkan dekat korang ni, dia tidak boleh digunakan dekat bahagian tank yang plastik lah. Macam-macam, ada beberapa motor yang aku tengok, ada yang tank dia memang plastik, dan untuk produk ni memang tak sesuai lah untuk permukaan plastik. Dia lebih memfokuskan pada permukaan tank yang besi. Untuk plastik, korang tak perlu pakai lah, sebab dia memang tak akan jadi, dia tidak akan lekat, dan dia akan merosakkan korang punya permukaan tank plastik tu lah. Kalau untuk permukaan besi, tak ada masalah. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, untuk yang kedua pula, untuk produk ataupun epoksi yang aku tunjukkan ni, dia hanya untuk bahagian dalam tank sajalah. Dia tak boleh guna kegunaan luar. Sebab pengeluar ni dia buat memang khas untuk permukaan dalam tank. Sebab kebanyakan banyak tank yang diorang tengok memang berkarat lah selepas beberapa tahun. Motor-motor baru tu memang nampak kilat lagi kan, sebab dia tak berkarat, sebab besi baru. Untuk motor yang 10 tahun, 15 tahun, 15 tahun lepas, kalau korang tengok tank-tank member-member korang pun, korang dah boleh tengok kan, permukaan dalam tank tu memang berkarat teruk. Disebabkan tu pengeluar ni dia buat satu produk ataupun epoksi ni untuk kegunaan dalam tank saja. Okey, alright kan, apa yang korang tengok depan aku ni, ini adalah epoksi ataupun ubat lah untuk kegunaan dalam tank korang kalau tank korang tu ada berkarat. Ini adalah salah satunya. Ini adalah rust remover. Ini untuk kegunaan kita nak mencuci dululah bahagian-bahagian dalam tank tu yang karat, ataupun ada bahagian-bahagian abuk besi berkarat yang dah tercabut. Kita akan gunakan ni lah. Ini bukan ubat dia, ini adalah rust remover untuk bersihkan permukaan dalam tank saja. Ini bukan epoksi ataupun cat yang aku beritahu tu. Alright, ini adalah salah satu barang yang dia akan bagi untuk kegunaan korang nak cuci sebelum menggunakan epoksi inilah. Okey, ini adalah barang pertama. Untuk yang kedua adalah red coat. Apa yang korang tengok ni, ini adalah epoksi yang korang akan gunakan dekat permukaan dalam tank supaya permukaan dalam tank tu tidak berkarat. Kegunaan dia punya function dia sama macam epoksi yang biasa kita pakai untuk cat. Untuk function dia memang kedua-dua dia samalah, untuk elakkan daripada besi tu berkarat naik ke atas. Cuma untuk bahagian ni, untuk red coat, okey, untuk nama dia ialah red coat. Untuk red coat ni, dia hanya digunakan untuk permukaan dalam tank saja. Kalau epoksi kita buat bahagian luar. Epoksi primer yang kita gunakan untuk cat, digunakan untuk permukaan luar, dan dia ialah kegunaan untuk tank saja. Alright gang. Okey gang, untuk red coat ni aku dah banyak kali guna, dan dia punya hasil ataupun customer aku punya produk
Alhamdulillah setakat ni karat-karat tu tak ada naik sebab produk ni dah lama. Cuma kebanyakan yang tak tahulah tentang rekod ni. Ada setengah yang tahu, ada setengah yang tak tahu. Disebabkan dia memberi efektif lah sebenarnya cerita. Barang ni memang efektif. Itu sebab kenapa aku lebih recommend dekat korang. Kalau korang yang mana tak tahu, sekarang korang dah tahulah. Untuk harga rekod ni korang boleh dapatkan dari sekitar 130 ke 180 lah, mengikut seller. Sebab harga dia tak tentu setiap tempat. Kalau korang dapat murah tu alhamdulillah lah. Kalau dapat mahal tu korang nak tak nak terpaksa belilah. Okey. Yang lain dia punya liter dia dalam, kalau tak silap aku ini dalam ini adalah 200 ml lah. Untuk rekod ni 200 ml ni memang dah boleh cover lah, siap ada lebih lagi. Untuk penggunaan tank macam Rezek, biasa aku gunakan dekat tank Rezek. Biasa ada lebihan dalam suku lagi dah. Bila korang dah buang balik rekod tu, bila korang dah selaputkan epoxy ni dekat permukaan dalam tank tu, bila korang tadar balik, dia ada bahagian ada dalam suku lagi lah. Kalau korang punya tank macam Aspire memang banyak lah lebihan dia. Rezek pun tinggal suku, apatah lagi penggunaan dekat tank Aspire ataupun C70, tank-tank kecil lah. Alright gang. Jadi kita tengok lah macam mana kita nak buat rekod ni dekat permukaan primer, dekat permukaan tank. Okey gang. Alright gang. Sebelum aku tunjukkan korang cara penggunaan rekod ni, ada beberapa kelemahan yang aku boleh katakan dekat korang lah, bagi pendapat aku sendiri. Untuk kelemahan yang pertama, untuk barang rekod ataupun epoxy ni, dia punya kelemahan adalah kita tak dapat rasa sama ada dia betul-betul kering ataupun belum. Ini adalah kelemahan pertama yang aku boleh katakan dekat korang lah. Bila kita masuk permukaan dalam tank, tempat yang kita boleh rasa, kita boleh rasa lah. Tempat yang kita tak boleh rasa, itu sebab kita tak tahu sama ada rekod ni dah 100% kering ataupun tidak. Untuk kelemahan yang kedua adalah dia lambat lah. Untuk proses pengeringan, rekod ni mengambil masa dalam, untuk mengikut spek rekod sendirilah, diorang kata dia akan mengambil masa 12 jam hingga ke 15 jam lah. Tetapi kebanyakan aku sendiri, bukan orang lain lah, aku sendiri pun ada menggunakan hot blower. Dalam masa 2 jam ke 3 jam korang dah boleh dah. Untuk rekod ni dia dah betul-betul kering lah. Ini sebabnya aku menggunakan blower untuk proses rekod ni. Aku tak nak tunggulah. Sebab untuk style blower ni pun aku ikut ada setengah orang yang kata blower boleh pergi, dan aku cuba jugalah. Dan hasilnya dia betul-betul kering lah. Tapi aku tak berani nak jawab sama ada dalam bahagian tank yang aku tak nampak tu betul-betul kering ataupun tidak. Tapi selama ni dia tak ada menjadi masalah lah dekat aku punya part-part yang aku menggunakan rekod ni. Alright gang. Untuk yang ketiga pula, ataupun yang seterusnya lah. Untuk yang seterusnya, kelemahan yang adalah korang tidak boleh menggunakan spray gun lah. Walaupun benda ni korang dah bancuh bagi cair macam mana pun, dia tak boleh menggunakan spray gun. Untuk kegunaan rekod ni korang hanya boleh menggunakan tangan sajalah. Korang gelek sampai dia rata lah. Ini adalah cara penggunaan dia. Itu adalah kelemahan dia, kita tak boleh menggunakan spray. Tapi betul jugalah, sebab kita nak spray pun kita tak dapat nak masuk dalam dekat bahagian tank tu. Itu sebab kenapa dia kata untuk produk epoxy ataupun rekod ni tidak boleh digunakan menggunakan spray gun lah. Alright gang. Yang seterusnya adalah aku akan tunjukkan lah cara penggunaan rust remover dan rekod ni dekat permukaan tank ataupun permukaan tank yang korang ada ataupun customer korang punya lah. Okey. Ini adalah tank Rezek, dan apa yang korang tengok, kita akan epoxy lah dekat bahagian dalam ni. Inilah yang aku katakan, permukaan yang kita nampak ni kita boleh rasa, permukaan yang bahagian dalam tu kita tak boleh rasa lah. Itu sebab kita tak tahu sama ada dia betul-betul kering ataupun tidak.
Okey. Untuk first penggunaan adalah kita akan menggunakan rust remover ni. Okey, untuk rust remover ni sebenarnya aku dah guna. Cuma aku tunjukkanlah cara penggunaan dia. Alright, benda yang pertama adalah untuk spek kok ataupun pelampung. Kalau korang nak gunakan untuk dalam tank RZ, untuk spek kok dan pelampung, korang tak perlu keluarkan lah. Korang biarkan saja, sebab dia tidak akan merosakkan korang punya spek kok ataupun pelampung korang lah. Untuk rust remover ni, korang hanya letak. Okey, untuk cara penggunaan dia adalah korang letak habis. Korang letak habis dalam tank ni. Selepas tu korang penuhkan air sehingga penuh lah tank ni. Dan korang akan biarkan selama 24 jam. Ataupun korang tinggalkan dalam masa 2 hari pun tak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama lah. Untuk pengeluar ni dia kata tinggal dalam 24 jam ataupun 1 hari setengah sajalah. Lepas tu korang dah boleh buang lah. Baru korang buka spek kok korang untuk buang air ataupun rust remover ni, untuk keluarkan karat-karat yang dekat bahagian dalam tank korang lah sehingga bersih. Kalau boleh korang bersihkan permukaan dalam tank tu sehingga tiada air lah sebenarnya tu. Sampai kering permukaan dalam tank tu sebelum korang masuk red coat punya colour, untuk epoxy dia. Alright, ini adalah cara penggunaan rust remover dekat permukaan tank. Alright, aku akan ulang balik. Rust remover tu korang masukkan dalam ni sampai habis botol dia. Lepas tu korang refill air pipe sampai sehingga penuh lah tank ni. Kalau korang punya tank kecil, sampai mana, setakat mana lah yang boleh penuh dekat permukaan dalam tank korang ni. Lepas tu korang tutup dan korang biarkan selama 24 jam. Dan bila korang dah selesai dalam 1 hari lebih, korang dah boleh buka spek kok korang, buang segala karat-karat dekat bahagian dalam tank ni lah. Ini adalah cara penggunaan rust remover ni. Okey, ini pun dia dah tunjuk fuel tank rust remover. Kalau korang beli red coat ni, ada setengah seller yang dia bagi satu set dengan rust remover. Ada beberapa seller yang dia hanya jual asing-asing lah. Korang kena beli asing-asing. Okey, next adalah macam mana kita nak gunakan penggunaan red coat. Untuk red coat ni, bila korang dah selesai rust remover dekat permukaan dalam tank ni, karat-karat segala semua dah keluar dan tank pun dah kering, korang dah keringkan menggunakan ataupun korang sedut. Untuk aku keringkan dalam tank ni, biasa aku akan sedut menggunakan vacuum lah. Vacuum ataupun aku tembak angin dulu. Selepas tembak angin, baru aku akan menggunakan vacuum untuk bahagian-bahagian lebihan lah. Ini adalah salah satu tip lah yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Macam mana aku nak keringkan permukaan dalam tank ni dengan cepat lah. Biasa aku akan gunakan vacuum. Korang jangan bedal vacuum yang menggunakan dry punya lah. Kalau boleh yang cari yang vacuum yang dry dengan wet. Sebab korang bantai dry punya, kejap lagi jahanam korang salahkan aku. Sebab aku punya vacuum, memang aku punya vacuum wet and dry lah. Okey, selepas permukaan dalam tank ni dah kering, baru kita boleh masukkan red coat. Okey, untuk benda penting yang aku beritahu dekat korang, untuk spek kok dan pelampung ni, kalau boleh korang cari yang korang yang tak pakai lah, ataupun part-part yang dah rosak. Sebab red coat ni dia macam epoxy lah sebenarnya tu. Bila epoxy dah melekat dekat spek kok tu, bila korang letak minyak, spek kok tu dah tak boleh pakai lah, sebab dia dah keras dengan red coat ni. Kalau boleh korang cari spek kok ataupun pelampung yang korang tak pakai. Biasa aku akan pakai yang dah rosak punya lah. Sebab red coat ni tak perlu barang-barang baru. Sebab dia nak menjahanamkan barang tu. Seeloknya korang yang pakai spek kok ataupun pelampung yang korang gunakan untuk kegunaan harian lah. Untuk red coat ni, pengeluar ni dia recommend menggunakan masking tape. Untuk masking tape aku gunakan dekat bahagian atas saja, supaya aku dapat tutup permukaan lubang ni, supaya angin tak dapat masuk dalam tank ni lah.
Untuk pembukaan atas ni aku syorkan korang menggunakan masking tape. Kalau bahagian bawah aku tak syorkan dekat korang lah menggunakan masking tape. Sebab masking tape tak dapat nak support lah, memang dia akan tertanggal lah. Kalau korang ada flat tape ke, kalau yang ada yang jenis kuat sikit, tak ada masalah. Sebab aku tak ada barang tu, itu sebabnya aku menggunakan pelampung dan spek cord yang dah rosak lah. Lagi satu, apa yang aku boleh cakapkan untuk spek cord ni dengan pelampung, kalau korang pakai yang jenis yang dah rosak punya, korang punya tank tu tak adalah meleleh. Red cord tu tak adalah kena dekat bahagian tank korang, memang selamat teruk lah. Itu bagi pendapat aku sendiri. Itu kalau korang nak gunakan cara lain pun tak ada masalah. Asalkan red cord ni dah boleh cat dekat dalam bahagian dalam tank lah. Itu je dia punya function. Kita tak ambil port pun bahagian lele tu. Jadi untuk pembukaan red cord ni dia boleh cover keseluruhan dalam tank saja. Alright, jom aku tunjukkan macam mana cara penggunaan red cord. Alright gang. Untuk step yang pertama adalah korang goncang dulu permukaan ataupun botol red cord ni supaya epoxy ni sebab epoxy primer macam cat punya dengan red cord ni dia sama je. Bila korang tak goncang, ibu dia akan duduk kat bawah lah. Itu sebabnya kita kena goncang macam cat lah, dia sama je. Korang goncang dulu sampai sehingga dia sebati lah. Dia kena satu-satu, dia ngam lah. Bancuan tu ngam dengan satu sama lain. Alright, kita goncang dulu. Right, bila dah settle goncang dan korang rasa red cord ni dah sebati, ini adalah tali pusar yang aku beritahu dekat korang lah. Dia akan jadi macam gini bila red cord ni tak kering. Ini adalah kelemahan dia yang aku boleh katakan dekat korang. Kalau korang tengok, ini adalah red cord dia. Dia berwarna merah. Alright, yang seterusnya kita akan tuang dekat permukaan dalam tank. Dan kita akan biarkan dia buang sepenuhnya lah dalam botol ni. Dan kita tunggu sebentar. Dalam 20 second, 30 second, dan kita boleh angkat balik lah botol ni. Tak payah lama. Okey. Alright gang, bila dah korang dah selesai, korang perlu tutup lah permukaan atas ni supaya angin tak dapat masuk dalam permukaan dalam tank ni lah. Dia ada angin kat dalam. Itu angin yang dah masuk dalam permukaan dalam tank ni, dia akan membantu dalam proses pengeringan lah. Okey, sebelum kita tunggu proses pengeringan, kita akan sebatikan dekat semua bahagian permukaan dalam tank ni supaya dia sekata lah. Dia ada tempat yang tak kena, ada yang tempat yang dia dah kena. Untuk sekatakan dia, korang tak perlu goncang dekat tank korang tu. Korang hanya gelik saja korang punya tank ni supaya dia bergerak sendirilah. Dia mengalir sendiri dekat bahagian dalam. Dan kita pakai agak je lah dia punya red cord tu pergi ke bahagian mana. Right, dan korang gelik dia sehingga korang rasa permukaan tempat-tempat dalam tank ni semua dah kena lah. Okey gang, jadi aku akan gelik dulu lah. Untuk gelik ni aku tak akan tunjukkan dekat public lah. Nanti kecoh pula kan. Alright gang, untuk red cord ni pun aku dah gelik dia. Aku dah keseluruhan. Kalau korang tak nampak, korang boleh buka lubang atas tu, lubang atas tank, dan korang boleh tengok lah. Korang boleh suluh tengok ada permukaan yang kena ataupun tidak. Selagi tak kena, korang kena gelik dia lah sehingga dia kena. Yang tak nampak tu tak boleh nak kata apalah. Kalau boleh korang gelik sehingga dia betul-betul sempurna lah dia sekata dekat permukaan dalam tank ni. Alright, untuk rekod ni pun aku dah buang bilin-bilin dia, jadi ni tak banyak. Kalau korang tengok, ada dah dalam suku. Sebab tank ni belum pernah menggunakan rekod lagi lah. Itu sebabnya dia pakai banyak sikit. Kalau korang nak jimat, korang boleh bancuh dengan
ada satu barang lagi yang dia boleh bancuh dengan red coat ni supaya dia boleh cairkan lagi. Untuk korang jangan sesekali bancuh dengan tina lah, sebab dia tak sesuai dengan tina. Kalau boleh jangan bancuh dengan tina untuk cairkan red coat ni. Dia ada barang dia, aku tak berapa pasti apa nama barang tu. Tapi kebiasaan seller dia akan jual lah dengan barang-barang untuk macam tina tu sekali, untuk bancuhan bagi mencairkan lagi red coat ni. Alright, bila korang dah selesai, korang akan terbalikkan permukaan, korang akan terbalikkan tank korang ni jadi keadaan macam gini lah. Dan korang biarkan selama 12 jam ke 15 jam sehingga dia betul-betul kering. Biasa aku akan biarkan dalam 3-4 jam, baru aku akan menggunakan blower ni untuk keringkan permukaan red coat dekat dalam tank ni lah. Ikut korang punya kesesuaian. Kalau korang nak tinggal pun tak ada masalah, kalau korang nak gunakan blower pun tak ada masalah. Untuk penggunaan blower, korang boleh tembak dekat atas lubang atas tank, ataupun korang boleh tembak dekat permukaan pelampung tu lah. Tembak straight. Okey, itu saja untuk kegunaan cara menggunakan red coat ni lah. Sekarang dah settle lah. Dia tak banyak kerja pun, cuma kita nak sebatikan ataupun kita nak sekatakan permukaan dalam tank ni mengambil masa sedikit lah. Sebab aku gelik pun dalam 20 minit 30 minit juga tadi kan. Nak bagi dia sempurna dalam permukaan tank ni. Okey gang. Alright gang, apa yang korang nampak tadi itu adalah salah satu cara macam mana korang nak cat dekat dalam bahagian tank lah. Supaya korang punya tank tu tak berkarat, karat tak naik, minyak korang pun tak jadi apa-apalah. Itu adalah salah satu cara yang korang boleh gunakan untuk kegunaan dalam tank saja. Untuk red coat tadi adalah kegunaan dalam tank saja. Korang jangan sekali gunakan untuk kegunaan luar lah, ataupun korang nak epoxy bahagian lain ke. Sebab pengeluar ni dia buat red coat ni hanya untuk penggunaan dalam tank saja, supaya korang punya tank tu tahan lebih lama lah daripada karat. Itu adalah dia punya main cost, senang cerita lah. Okey, macam biasa, kalau korang rasa ada manfaat dalam video aku ni, korang jangan lupa tekan button like dekat bawah video aku ni. Dan macam biasa, kalau korang ada persoalan ataupun pertanyaan, korang boleh direct WhatsApp aku. InsyaAllah yang mana aku boleh tolong, aku tolong. Yang mana aku tak boleh tolong, aku akan cari yang lagi pakar lah untuk bantu korang punya problem tu. Okey, aku rasa sampai sini saja video aku. InsyaAllah aku akan tinggalkan link untuk barang red coat tu, dan korang boleh klik terus ke pembelian terus dekat seller lah. Aku tak ada jual barang tu. Aku pun beli seller dengan orang lain. Nanti korang boleh klik lah. InsyaAllah aku akan tinggalkan link dekat komen di bawah ni. Okey, aku rasa video aku sampai sini saja. Macam biasa, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalam.